Hujan renyai-renyai. Agak sejuk hari ni Cantik lah ni, hari pun tengah puasa. So, topik yang kita nak bincang hari ni, betul ke minum air sejuk ni tak baik untuk kesihatan? Sebab ramai yang cakap minum air sejuk ni boleh buat tulang reput lah, boleh buat penyakit lah, boleh gemuk lah. Lagi apa dia orang cakap, lemak boleh beku dalam badan lah. So hari ni saya akan bagi explanation kenapa benda tu semua tak betul, dan macam mana sebenarnya kalau kita minum air sejuk ni, kita boleh bantu dalam program untuk mengurangkan berat badan kita. Untuk testing ni kita akan try guna air daripada mesin kowe ni. Dah cukup dah kot. Okey, kita tengok berapa temperature air ni. Ni memang sejuk ni, 14.3 degrees. Yang ni air sejuk tadi. Alright, so kita akan tuang minyak masak Alif ni, baiknya minyak masak. Kita tengok betul ke minyak masak ni, sebab minyak masak ni is actually pure fat. Kita nampak dekat sini, setiap 100 gram jumlah lemak dia 100 gram. Jadi dia adalah 100% lemak. So kita tengok lemak ni dia beku tak kalau masuk dalam air sejuk. Jadi ni minyak masak. So kita tuang minyak masak ni masuk dalam air sejuk. Lepas tu kita kacau dia, bosku. Kita kacau kau-kau punya. So kita boleh tengok lemak ni tak solidify pun. Mana ada lemak ni beku? Tak beku pun. Siapa yang cakap kata beku tu? So dekat sini kita dah boleh nampak sebenarnya mana ada kalau minum air sejuk lemak ni beku dalam badan. So guys, kita dah tengok tadi contohnya macam minyak ni. Minyak masak ni sebenarnya dia adalah unsaturated fat, yang membawa maksud dia adalah liquid. Dia liquid dekat room temperature. Berbeza dengan saturated fat. Saturated fat ni sebenarnya dia adalah lemak yang adalah solid pada room temperature. Contohnya macam lemak ayam. Kalau kita siang ayam kan, ada lemak-lemak yang warna kuning tu dekat bawah permukaan kulit tu, yang tu adalah saturated fat. Dan contoh macam dekat daging, daging pun yang kita nampak kuning-kuning tu semua adalah saturated fat. Jadi kita tengok unsaturated fat tadi ni bila masuk dalam air sejuk yang suhu dia dalam range 14 hingga 16 degree, dia tak bertukar menjadi solid. Dan contohlah kalau kita makan benda yang solid fat pun, macam ayam ada solid fat, maksudnya lemak tu adalah dalam bentuk solid. Tapi bila kita makan tak ada pun menjadi isu, betul tak? Sebab yang jadi isu sebenarnya adalah jumlah lemak yang kita makan dalam sehari. Bukan sebab kita makan benda berminyak dan kita minum air sejuk, tiba-tiba je jadi gemuk, tiba-tiba je jadi jatuh sakit. Sebenarnya benda tu memang tak betul lah. Yang kedua, air sejuk ni dia boleh bantu kita untuk kurangkan berat badan, dan saya akan explain kenapa. Yang pertama, kita tengok suhu badan manusia yang normal. Macam ni kita tengok 35.9. Dia sejuk sikit lah sebab bilik ni agak sejuk. Tapi kalau ikut range yang betul dia adalah dalam 36.5. So kita dah tengok tadi suhu badan manusia yang normal adalah pada 36.5 degrees. Jadi bila kita minum air sejuk tu, contohlah kita ada air sejuk. Alright, kita ambil air sejuk ni, kita minum. Apa yang berlaku sebenarnya adalah badan kita ni akan panaskan air yang suhu 14 ke 15 degree tadi menjadi sama dengan temperature badan.
So maksudnya kalau kata air tadi tu 15 degree, okey, 15 degree dan badan kita suhu yang normal adalah 36.5. Maksudnya dekat situ ada perbezaan berapa ya? Ada 21.5 degrees Celsius. Okey. Untuk panaskan air tadi tu dalam badan, actually badan kita perlu bakar tenaga. Bila dia bakar tenaga baru dia boleh panaskan air sejuk yang kita minum tadi. Dan bila kita bakar tenaga, that means kita burn kalori. Bila kita burn kalori, kita akan dapat kurangkan berat badan lah. So, kita akan tunjuk satu cara pengiraan berapa banyak kalori yang kita bakar kalau kita minum air sejuk. Baru nak buat explanation. Aduh, ni anak aku punya kerja ni. Habis dia conteng. Sekejap. Ambil ni kejap, pemadam. Alright, papan pun dah bersih. Kita sudah kasih clean. Jadi explanation dia macam ni. Untuk seorang lelaki dewasa, kita perlukan 3.7 liter air sehari. Okey. Jadi 3.7 liter sehari ni, andai kata kita minum pada suhu 15 darjah Celsius. Okey, jadi pengiraan dia adalah macam ni. 1 kilokalori, alright, 1 kesel diperlukan untuk naikkan suhu 1 liter air sebanyak 1 degree Celsius. Okey, jadi dekat sini kita ada 3.7 liter air yang kita minum. Temperature air yang kita minum adalah 15 darjah Celsius. Okey, jadi bila badan kita nak panaskan, air yang pada suhu 15 ni, dia nak jadikan 36.5. Okey, jadi dekat sini badan kita perlu naikkan suhu sebanyak 21.5 darjah Celsius. Yang membawa maksud, kalau 3.7 liter air kita minum sehari, jadi pengiraan dia adalah 3.7 liter, alright, kali dengan 21.5 degrees suhu yang perlu dinaikkan. Jadi sehari kita akan alamak kalkulator. Matematik kita fail. At max dulu dapat E, so kita kena guna kalkulator lah. 3.7 kali dengan 21.5. Jadi sehari kita akan bakar 79.55 kalori sehari. Okey. Jadi kita bakar sebanyak 79.55 kalori sehari. Jadi kita tengok berapa banyak yang kita bakar dalam satu minggu. Alright, so kita buat kolom. Alright, yang ini 1 week, 1 month and 1 year. Okey, jadi kalau seminggu kita kira dekat sini 75.55 kali 7. So seminggu kita akan bakar 556 kalori. Untuk satu bulan pula kita kali dengan 79.55 kali dengan 30 hari, kita akan bakar 2386 kalori. Dan untuk masa setahun kita kali dengan 12, bersamaan dengan 28,638 kalori setahun. Jadi berapa banyak berat badan yang kita boleh turunkan? Okey, saya akan explain. Okey, jadi berdasarkan jumlah kalori yang kita perlukan untuk naikkan suhu air dalam badan tadi, kita perlu bahagi dengan 3,500 kalori. Yang ini pun sama, bahagi 3,500. Yang ini pun sama, bahagi dengan 3,500. Okey, kenapa 3,500? Sebab, okey, saya akan explain. 1 pound, okey, 1 pound lemak, okey, 1 pound fat bersamaan dengan 3,500 kalori. Yang membawa maksud, kalau kita dapat bakar 3,500 kalori, bermaksud kita akan hilang 1 pound lemak. Jadi kita akan kira berapa banyak lemak yang kita dapat bakar dengan jumlah kalori yang kita dah kira tadi ni. Okey, jadi kita tengok
Ni pengiraan yang kita dah buat. Untuk seminggu kita akan hilang 0.158 pound, dan ni untuk sebulan, ni untuk setahun. Kita akan convert kepada kilo sebab biasanya kat Malaysia ni kita timbang berat badan semuanya guna kilo. Jadi 1 kilo bersamaan dengan 2.205 pound, yang membawa maksud dengan minum air sejuk tadi tu kita akan hilang 72 gram dalam seminggu, 309 gram dalam sebulan, dan 3.72 kilo dalam setahun. Mungkin figure ni nampak sikit sebenarnya, tapi yelah, ramai antara kita yang malas nak kurus tapi malas. So mungkin boleh cubalah untuk terapkan budaya kita minum air sejuk ni. Sebab dengan minum air sejuk kita dapat bakar kalori tanpa perlu exercise pun sebenarnya. Jadi 3.72 kilo hilang ni banyak sangat sebenarnya. Kalau kata kita nak buat exercise, kita nak kena jogging, kita nak kena buat aktiviti-aktiviti yang lebih memenatkan lah. Tapi bukanlah maksud saya nak kurus tu just minum air sejuk. Yang ini cuma tambahan kepada program-program lain yang kita dah buat. Contohnya kita dah pergi gym, kita cycling, kita jogging. So yang ini adalah sebagai tambahan untuk boostkan kita punya weight loss program. Tapi kena ingat untuk mereka yang ada masalah migraine, yang ada suka sakit kepala ni, tak dinasihatkan sangat untuk minum banyak air sejuk. Sebab air yang sejuk ni dia boleh trigger masalah migraine. Selain daripada tu, rasanya orang yang tak ada masalah kesihatan boleh try lah untuk minum air sejuk. Woi, ni jogging apa? Jogging on the way. Jadi kita dah tengok kan macam mana senang kita nak bakar lemak tanpa perlu exercise. Okey, itu adalah sebagai tambahan kepada aktiviti yang sepatutnya memang kita perlu lakukan. Contohnya seperti jogging, weightlifting, ataupun apa-apa jenis sports untuk jaga kesihatan jantung. Okey, untuk jaga kesihatan jantung, untuk memastikan sistem pernafasan kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi selain daripada minum air sejuk tu, okey, which is a very simple one, untuk jaga kesihatan aerobik aerobik exercise ni seperti cycling ataupun apa-apa sports yang dia slow pace, dia slow pace tapi dia continuous. Dan kita juga perlu buat senam anaerobik. Senam anaerobik ni adalah untuk maintain kita punya muscle fitness, untuk maintain otot-otot yang ada kat tangan ni, yang ada dekat bahagian dada, kat bahagian belakang, kaki apa semualah. Yang tu kita perlu buat exercise anaerobik. Jadi untuk korang ni semua, especially kaum perempuan kat luar sana, kalau boleh elakkanlah pil-pil kurus, pil yang kononnya boleh bagi kita hilang berat badan. Sebab kebanyakan daripada pil ni dia mengandungi banyak sangat kafein, boleh menyebabkan masalah stroke. Dia mempunyai macam-macam lah dalam semua bahan-bahan tu. Dia sangat harsh dengan kita punya liver. So hati kita ni akan rosak lah kalau kata kita ambil produk-produk yang macam tu. Tapi kalau nak cuba, ada satu produk yang okey juga, which is carb blocker. Apa-apa jenis carb blocker pun okey. Jadi macam mana carb blocker ni function? Actually bila kita makan karbohidrat, dia stop enzim amylase yang daripada kelenjar bawah lidah kita ni. So karbohidrat tu, starch ni dia tak boleh nak dihadamkan sebab enzim tu tak ada. Tapi selain daripada produk yang block carbohydrates ni, memang saya personally tak suggest lah, sebab bahan-bahan dia tu memang sangat berbahaya untuk kesihatan. So guys, kalau rasa nak kurus, boleh buat exercise, exercise betul-betul, jaga kesihatan, jaga jumlah kalori yang kita ambil. Kalau kata nak maintain berat badan, kita perlu makan, kalori intake perlu sama banyak dengan yang kalori yang keluar. Andai kata kalau kita nak tambah berat badan, kita perlu tinggikan kalori intake dan kurangkan penggunaan tenaga. Kalau nak kurangkan berat badan, korang kena keluarkan tenaga lebih daripada apa yang korang makan masuk dalam mulut tu. Jadi kalau nak kurus, yang pertama sekali, jaga pemakanan kita. Make sure kalori yang kita makan ni tak lebih daripada apa yang kita gunakan. Yang kedua, boleh try tips air sejuk saya tadi tu. Yang ketiga, jangan lupa untuk exercise. Sebab exercise
memainkan peranan yang sangat penting untuk proses penurunan berat badan, untuk penjagaan kesihatan dan juga untuk mental health lah. Itu saja. So, sekian, terima kasih.